Assalamualaikum. So thank you kepada yang masih mendengar ataupun yang mana tengok kat YouTube, masih setia nak dengar apa kita orang cakap. So hari ni kita sembang apa? Lupa nak cakap ni. Hasif dengan Man. Hakim ke Man? Man. Okay. Man, aku rasa kau tak boleh jauh sangat, kena dekat sikit sebab kau nak kena cakap kan. So hari ni sembang apa Man hari ni? Hari ni kita nak sembang pasal social media. Okay. Actually social media tu aku yang pilih tajuk tu. Tapi sebab apa? Yelah sekarang aku rasa isu ni dah lama. Pasal apa? Kau ada tengok Aman yang pasal prank tarik tudung? Ada tengok. Kau rasa macam mana? Kau rasa apa yang kau rasa lah, aku nak tahu. Dia bagi aku dia semuanya benda ni tak bagus lah untuk kita kalau kita nak tarik follower ataupun nak tarik like ke, nak tarik orang apa masuk ke dalam profil kita kan. Tapi kita menyebabkan kesusahan pada orang lain. Walaupun dia orang kata mungkin dia ada as a plan, tapi kalau ada orang lain yang buat cara macam tu terhadap stranger ataupun orang luar kan, tak shock lah benda tu. Tak best. Aku actually mungkin ramai tak tahulah. Memang yalah orang tak kenal pun aku kan. Tapi kalau tengok social media aku actually dah setahun setengah dah tak buka Facebook, IG pun tak buka sangat. IG pun baru je buka hari tu. TikTok lagi lah. TikTok rasanya dah setahun juga. Yang aku buka WhatsApp, YouTube. Itu pun sebab WhatsApp kerja. And then YouTube contoh macam mana nak baiki kereta, so aku terpaksa buka YouTube. Cuma komen je, aku tak reply lagi. So jangan risau nanti kalau aku channel YouTube aku sendiri, nanti aku akan reply balik, aku akan buka balik. Cuma aku nak cakap lah, macam tadi yang pasal prank tudung tu kan, aku tengok zaman sekarang ni aku tengok ramai orang sanggup buat apa je, janji dapat tarik view, dapat naikkan konten dia, dapat naikkan nama dia. Memang ada. Even zaman sekarang pun kalau kau tengok orang buat marketing, dia macam nak apa, buat benda-benda yang tak senonoh tapi viral. Tapi yang paling pelik sekali, bila viral tu, walaupun benda tu salah, kau perasan tak nanti dia punya follower atau like ke video dia punya view mesti naik. Dia macam ni lah. Apa yang aku nampak lah, sebenarnya dia kan kita tahu dia ada zaman dahulu ada baby boomers, generation Y, lepas tu sampai generation Z kan. Dia macam zaman sekarang ni, dia makin lama makin makan tahu ni kan. Orang sebenarnya dia bukannya suka tengok tu, tapi dia nak tahu tentang orang tu. So kalau kita tengok kan, kalau kau buat benda pelik-pelik tu, kadang-kadang dia tak suka, tapi dia kata lepas ni apa akan terjadi pada dia ni mesti dia benci, dia ni mesti disukai. Tapi itu kadang-kadang kita tak faham kenapa manusia ni sebenarnya sibuk hal orang So sebab tu dia orang buat benda macam tu. Dan bagi dia orang itulah salah satu platform dan cara untuk dia orang nak gain follower ataupun nak gain crowd. Benda tu yang dia orang buat. So maksud kau yang follow dia tiba-tiba follower dia naik tu sebab haters lah. Sebab haters lah. Dia kadang-kadang haters masuk, tapi dia boleh turn daripada haters jadi likers. Tu lah yang kalau sebenarnya dia orang buat ni, sebenarnya dia orang dah plan lah as a marketing. Not necessary dia tu adalah orang tu memang je sifat dia macam tu. Sebab kau kena faham, kalau dalam media sosial ni dia orang ni memang tujuan dia orang nak jadi fake ke. Even kalau kat IG je kan, bullshit lah kalau dia orang cakap dia orang ni sebenarnya orang dia macam ni. Tak, sebenarnya dia orang perangai lain, tapi dia orang sebenarnya nak tunjukkan diri dia orang kat media sosial. Macam IG lah. Tengok IG, tengok muka je handsome kan, cantik kan, sampai depan-depan kan. Tak apa lah. Tak lah, okay, aku faham lah orang buat macam tu nak naikkan view, nak tarik crowd. Mungkin dia ada business kan. Tapi yelah, mungkin orang akan cakap aku kolot ke apa kan. Tapi bagi aku, kita sebagai orang Islam, sampai benda-benda yang prank-prank tarik tudung kan, walaupun last-last dia mengaku yang itu sebenarnya berlakon, tapi bila kalau macam kita orang dah besar tengok, lah kita rasa benda ni tak patut, so kita takkan follow. Tapi budak-budak yang baru nak naik ni, dia rasa macam cool lah benda ni, orang boleh terima. So nanti dia orang pun akan ikut buat benda yang lebih kurang sama. So aku kurang setuju lah. Dan macam mana nak cakap, antara sebab aku stop social media ni,
aku tak tahulah, mungkin aku seorang je yang rasa benda tu. Aku start macam develop satu habit macam dulu macam aku dah start compare diri aku dengan member-member lain, member sekolah, member universiti ke kan. Aku rasa macam, weh bapak loser aku ni. Orang lain dah ada rumah, dah ada macam-macam lah. Aku tak ada lagi benda-benda tu. Walaupun last aku dapat tahu ada antara diorang yang sebenarnya fake kan benda tu. Kereta sewa, rumah pun sebenarnya bukan rumah dia, rumah pakcik dia. So aku nak, orang kata mental health, nak bagi acah-acah mental health lah. Tapi anxiety. tapi satu benda yang aku boleh cakap lah, lepas setahun setengah aku tak buka benda-benda macam Facebook ke IG. Kau pernah tak buka ke? Kan aku cakap tadi, kau dengar betul-betul. Kan aku cakap tadi, aku dah setahun setengah FB, IG, TikTok aku dah tak buka. Sama ada upload konten ataupun aku tengok konten orang, aku dah tak buka dah selama setahun setengah. Dan aku rasa macam mana, sebenarnya lama-lama aku rasa tak ada social media pun okey. Kat diri aku lah. Tapi ada efek dia. Nanti aku cerita pasal efek dia. Tapi macam kau Man, kau memang biasa buka lah hari-hari, memang kau consume macam biasa ke? So kalau sebenarnya dululah masa start media sosial ni kan, aku tak ada pun teringin nak buka kan. Bagi aku tak perlu pun nak buka sangat kan, dan tak layan sangat pun. Tapi for the sake of business kan, sebenarnya at the same time, kenapa aku buka satu benda tu, sebab aku nak tahu info ke. More pada kalau contohnya tengok Twitter kan, Twitter aku tak ada pun nak tweet apa-apa tapi aku suka tengok macam berkaitan dengan informasi pasal kewangan ke, pasal tips kalau nak pergi berjalan travel ke. Yang tu yang aku suka tengok kalau kat satu platform tu. Kalau macam tengok kat IG pun bukan nak tengok sangat gambar-gambar ke apa benda pun. Dia just macam aku cakap, tengok IG ni kita nak tahu what happen dekat sekeliling kita kan, ataupun kita nak tunjuk orang sebenarnya kita dekat sini, ataupun orang nak tunjuk dia dekat situ. Kita just tahu untuk ni. Tapi dia penting juga kadang-kadang untuk kita nak tahu apa what happen tu, ataupun kita nak build networking ataupun relationship dengan kawan-kawan lama kan. At least tak adalah macam, kalau tak ada nanti kawan-kawan lama kau pun tak tahu apa dia buat, dia pun tak nak tahu apa kau buat. Last sekali bila jumpa jadi awkward. Itulah. Okey lah. Aku nak tanya kau, secara sedar atau tak sedar sebenarnya engkau compare kan ke tak hidup kau, lagi-lagi bila kita tengok kawan-kawan kita ataupun kita punya rakan sekerja, kau compare tak diri kau secara sedar atau tak sedar diri kau dengan orang lain? Kau rasa benda tu bagus ke ataupun macam mana bagi kau? Media sosial ni memang dia akan jadikan kita kan compare, tapi how we control tu lah yang penting sekali. Memang mula-mula kita akan rasa macam kita ni rendah ke apa kan, ataupun kita akan mulakan rasa macam diri kita ni lebih tinggi daripada dia ke apa kan. Tapi tak bagus sebenarnya. So kita control cara kita macam mana kan. Tapi bukan kita perlu compare, kita kena meraihkan perbezaan tu dalam kehidupan kita. Itu cara mudah dia lah. Kadang kita tengok kawan dapat, dia tunjukkan dia beli kereta baru kan, just congrats kan. Tak adalah kau rasa iri hati. Sebenarnya kita tengok pada diri masing-masing lah. Tak semua orang sama je. Cakap pasal iri hati tu, yang aku kata compare tu bukanlah aku rasa iri hati dengan member. Kita rasa best, kita rasa seronok, happy untuk dia. Tapi just that secara tak sedar kadang-kadang kita tercompare diri kita dengan dia. Betul. Lagi satu yang cakap pasal bisnes kan, aku tak nafikan sebabkan kalau sebelum ni aku upload lah juga, contoh aku buat takaful, aku cerita pasal bisnes aku kat social media. Bila aku stop setahun setengah, walaupun aku servis klien aku, wish birthday, tapi diorang sampai tanya aku, Asif kau buat apa sekarang? Klien sendiri tanya kita buat apa sekarang. So impact social media sampai macam tu zaman sekarang ni. Maknanya kalau tengok pun bisnes, kalau tengok pun sekarang kan, macam aku cakap dengan kau semalam kan, budak-budak zaman sekarang, kita tengok dia beli Starbucks tu dalam satu tu dalam 19 ke 20 ringgit lebih kan. Tapi diorang boleh macam minum hari-hari. Sebab apa? Sebab diorang boleh guna social media ni untuk dapatkan duit, sama ada buat bisnes ataupun jadi content creator. So aku nampak juga sisi kebaikan dia. Cuma itulah. Aku nampak macam sisi keburukan tu macam lagi banyak daripada kebaikan. Ya, tapi dia macam kita control lah. That's why kalau korang atau kita pun buka IG ke, buka TikTok ke, buka Twitter ke, kadang-kadang dia based on our likes, apa yang kita suka tengok, dia akan jadi pusing balik.
That's why kalau kau tengok kan, sebenarnya dari sudut negatif tu banyak sekiranya kita pilih untuk jadikan ke arah negatif tu. Tapi kalau kita go pada positive side, sebenarnya banyak Mat. Sebab apa tau? Aku tengok bila contohnya kita tengok video-video macam Ustaz Biliu ke, Ustaz daripada Wadi Anwar ke kan, Ustaz Khairi Abdul Hairi kan, dia selalu keluar kan. So nanti feed kau atau algoritma kau dia akan tukar pada positif tau. Kadang-kadang ada ilmu yang kita ni, Allah Akbar, kalau nak cerita pasal pergi masjid tu kadang-kadang ada, kadang tak ada kan, risau juga kan. Tapi kita nak pergi ceramah belum tentu lagi kan. Tapi melalui media sosial ni, kadang-kadang bila kita tengok video ustaz-ustaz ni kan, dia bagi kita satu hukum ke ataupun pasal-pasal apa benda dalam zaman sekarang ni ke apa kan, kita akan nampak in other side tu sebenarnya positif tu banyak kalau kita pilih ke arah positif instead of negatif. Okay, yang part tu aku kira setuju lah. Sebab even aku sendiri pun banyak timba ilmu. Dan lagi ilmu agama, kadang-kadang aku tengok ustaz-ustaz Wadi Anwar, Ustaz Azhar Idrus, ataupun macam Ustaz apa lagi, ramai ustaz ramai lah. So aku tak nafikan benda tu lah. Maknanya orang kalau tak ke masjid pun sekarang tak ada alasan. Tapi bukannya maksud aku jangan kita tak pergi masjid. Bukan kita cakap jangan pergi masjid. Maksudnya nanti orang kata tak payah pergi masjid lah, semua dekat media sosial. Bukan macam tu. Tapi ibaratkan kita sebenarnya kena tambah lagi ilmu, kita kena pergi masjid dan tambah lagi. Sebab kadang-kadang semua bekerja kan, bukan kata alasan untuk nak mendalami ilmu agama. Tapi at least kalau kau tak sempat lah, bukannya tak nak pergi, tak sempat pergi masjid tu, kau kena usahakan juga dapatkan ilmu agama. Sebab whatever it takes dalam kehidupan kita ni, agama mesti nombor satu. Oh, Alhamdulillah. Tapi betul lah yang kau cakap tu kan. Sebab kadang-kadang bila kita scroll, contoh macam TikTok ke IG Reels kan, kita tengok video laga, maknanya dah 2 jam scroll sekali, mesti kadang-kadang ada satu video daripada ustaz. Macam kita kalau kita tengah scroll, tiba-tiba keluar video kita kalau social media lama, Al-Quran tak pernah buka. So at least ada peringatan kan. Bagus tip lah. Itulah tips pun kadang-kadang tips tu yang seronok kalau kita dengar juga sebenarnya. Kalau tips contoh pergi travel kan, dekat TikTok kadang kita tak tahu nak pergi satu negara tu apa patut buat. Bila kita jumpa, kita seronok, kita dapat. Dia banyak. Ataupun tips contoh orang yang nak masuk kerja, dia tak tahu nak interview macam mana, nak dress up macam mana. Tapi media sosial ni sebenarnya in the positive side dia, bukannya dari segi religious thing atau pasal keagamaan kan, tapi more on pada your life ataupun dia punya pemikiran. Kadang-kadang ada orang kata dulu orang tak tahu pun pasal apa. Kalau kau tengok kat Twitter ke IG ke apa kan, dia kata kau ni type apa, IBTJ lah, ENTJ lah, apa benda jadah kan. Dia macam introvert, extrovert, ambivert benda tu kan. So benda tu dia macam new knowledge lah untuk orang fikir macam mana pasal media sosial ni. Okay, tapi aku ada satu soalan lah. Kalau kita cakap pasal ilmu semua kan, kenapa tak cari buku untuk cari ilmu? Kenapa kau rasa kat social media ni? Kenapa social media? Kenapa tak cari buku? Sebab aku pun bukanlah kaki baca buku, tapi kadang-kadang aku bukan bulat buku lah, tapi kadang-kadang ada ilmu contoh pasal kewangan ke, aku akan baca buku sampai habis. So kenapa kau rasa lagi prefer social media? Sebab aku tahu gaya kau macam lagi prefer cari ilmu kat social media daripada baca buku. So kau rasa macam mana? Buku sebenarnya buku ni pun macam aku pun dulu pun aku rajin gak beli buku kan. Even sampai sekarang pun aku ada buku. Kalau boleh setahun sekali aku akan beli buku more on pada bisnes ataupun kewangan ke macam tu lah yang aku akan beli. Tapi kenapa media sosial ni satu platform dia, sebab apa? Dia benda ni, handphone ni kalau kau tengok setiap orang jalan kan, kiri kanan ni kan, handphone dia mesti tak lekang. Kalau ada member aku macam, aku tak tahu macam aku pernah tengok kau, bila handphone hilang mana handphone aku. So benda tu macam sebenarnya semua orang kalau boleh nak kat tangan nak ada handphone. So bila kat handphone, bila kita ada tengok kan, ada dekat handphone dah dapat ni ilmunya kan. Tapi beli buku kena ada juga kan. Tapi kita orang kata bukannya outdated ke apa, tapi kadang-kadang orang dah tulis dekat dalam blog pun dekat dalam handphone dia. Penulis pun dia tulis dekat dalam blog dia atau website dia. Okay,
Aku faham lah apa kau nak sampaikan. Aku saja nak test kau. Sebab kadang-kadang penulis buku kan, dia summarizekan apa dia nak cerita kat Twitter kan. At least kita faham something sebelum nak beli buku dia. So aku faham lah apa yang kau nak sampaikan. Maknanya social media ni, di samping kita dapat ilmu dalam tu, buku kita tetap kena baca bila nak cari ilmu. Macam juga. Tapi supaya kau kita ada habit untuk macam buka buku lah. Macam tu lah yang penting. Yang bagusnya kat situ sebenarnya, bukannya media sosial je. Okay, tapi cakap pasal apa pakai social media ni, kau pernah check tak phone kau? Contoh dalam sehari TikTok kau pakai berapa jam, IG pakai berapa jam, kau pernah check tak? Aku pernah check lah. Tapi sebenarnya yang paling banyak WhatsApp. Okay, kau kalau check macam TikTok ke FB ke, paling lama kau tengok kat kau punya screen tu, kau pernah check berapa jam? Yang aku pernah check lah, kalau untuk daily tak lah. Kalau macam seminggu tu, dia jatuh 14 jam dah. 14 jam seminggu. 7 hari tu 14 jam aku buka TikTok. Kira consider banyak lah juga lah. TikTok ke IG tak silap aku lah. Maknanya kau 14 jam banyak tu. Itu tapi tak sampai satu hari lah. Satu hari 24 jam. Separuh hari dah sampai lah. Aku pernah tengok lah benda tu. Macam tinggi juga kan. Tapi kita tengok lah minggu tu sebenarnya aku buat apa banyak. Mungkin tengah bosan ke, memang banyak kali buka ke, ataupun dia terbuka sampai aku tertidur ke. And sebab tu jugalah aku pernah ada sekali tu aku terbuka nak tengok screen time aku untuk social media. Kalau campur semua FB, IG dengan TikTok, aku pernah buka dulu. Paling lama sehari, kau seminggu 14 jam. Ada sehari tu aku habiskan masa nak dekat 7 ke 8 jam. Sebab dia kira macam kau buka je. Memang ada sekali aku memang jenis, sebab aku nak buat video semua, aku nak cari idea daripada orang lain. So aku tengok memang lama. Kadang-kadang contoh lah, ni bukan nak tipu lah, kau kadang-kadang buka TikTok, kau nak cari satu benda je. Sebabkan satu benda tu kau tertengok lagi, tahu-tahu dah 2 jam. Kau tak rasa buang masa ke man? Dia memang buang masa lah. Sebab tu kita kena kontrol je lah. Senang cerita, kalau nak tu memang buang masa lah. Tapi kalau memang kau rally untuk kalau tengok lah, kalau macam kau kata kau nak buat konten, memang kau perlu belajar daripada orang lain nak dapat konten ke apa kan. Dia macam side yang untuk belajar lah. Tapi kalau kau tengok benda setakat joget sampai 7 jam sehari tu, janganlah kan. Itu dah lain daripada dia. So dia akan menyebabkan otak kita ni rasa macam malas nak buat satu benda yang lain ataupun kerja yang lain lah. Tak syok lah. Itulah, aku pun tak ada komen lah kat tu kan. Cuma entahlah. Tapi walau apa-apa pun kan, media sosial ni dia kena ada. Kita kena ikut trend juga, in trend. Tapi kontrol lah. Tapi bukan bermaksudnya kita kena jadikan tu satu sandaran dalam hidup dia. Sebab kita kena ingat, bila akhir zaman nanti kan, handphone dia tak ada lah. So kalau kita really depends on our punya media sosial kan, so maybe kita akan, masa tu kita dah jadi outtrend lah. Sebab kita pun, kau tahulah, kalau mau pada cerita pasal agama ni, bila akhir zaman ni memang benda-benda dah tak ada lah. Yang hidup pun kita akan kembali berdagang. So masa tu kita boleh survive lah. So benda tu jadi bukan je sandaran. Dia just macam persinggahan yang sementara kan, ada media sosial ni ataupun handphone ni sendiri lah. Lepas tu apa yang tadi aku lupa dah. Pasal social media juga lah. Maknanya macam mana lah. Tapi aku shock lah kalau tengok orang yang betul-betul dia ni media sosial. Aku ada kawan yang memang dia tak ada Facebook, IG semua dia tak ada kan. Tapi bukan bermaksud dia tu ketinggalan zaman atau kehidupan dia dah musnah lah. Dia ni memang hidupnya tak ada apa-apa. In real fact, sebenarnya dia tu kerja bagus, family lah. So sorry, tadi bateri tiba-tiba habis pula. So okay, maknanya itu yang aku nak cakap tadi. Zaman sekarang kita memang rare gila kita nak cari orang yang tak ada social media. So dan tak ada social media tak semestinya tak boleh buat bisnes semua kan. Boleh je hidup. Cuma zaman sekarang ni kalau kau buat bisnes tak buat social media, kadang-kadang zaman sekarang orang nak background check kita. So bila di Google kita tak jumpa apa-apa, nanti dia kata kita scammer. So bagi aku penting lah social media. Aku tak tahu tadi dah cakap ke tak, tapi aku cakap pasal bila umur makin meningkat, aku tak tahu orang lain jadi benda sama ke tak.
Tapi bila umur aku makin meningkat, aku rasa privacy tu lagi penting daripada aku nak post semua benda pasal hidup aku kat social media, family aku ke, gambar dengan wife ke. Aku lagi prefer untuk simpan kenangan dengan diri sendiri. Cuma aku nak apa, aku cadangkan kat engkau pun untuk kita buat podcast ni, bukan nak bina nama ke apa. Aku just nak share apa yang aku ada, apa yang kita borak kan. Mana tahu ada orang boleh ambil. Kadang-kadang kita tak tahulah, ada orang boleh ambil pengajaran ke apa yang kita cerita. Walaupun untuk 2 episod pertama ni aku rasa macam sembang kosong je, tapi tak apa, kita start dulu dengan apa yang kita ada. Dan mungkin insyaAllah aku akan start balik upload konten-konten aku dekat social media aku balik. So apa lagi kau nak tambah? Unless kalau memang dia contoh dia buat bisnes, dia buat bisnes tapi dia tak nak ada social media, boleh, tak ada masalah kan. Tapi kau ni kena jadi orang yang rajin. Maksud aku, kau dah sanggup kan, hari-hari kau keluar, kau jumpa setiap orang kata kau buat bisnes ni, buat bisnes ni, buat bisnes ni, boleh, orang boleh kenal kau siapa kan. Cara orang dulu pun macam tu juga. Cuma bila ada social media ni, contoh sehari kita ada limit, kita boleh jumpa maksimum pun lah, kalau pergi jauh-jauh pun 50 orang contohnya lah kan, ke 100 ke apa kan. Tapi kalau bila social ni, satu hari tu kita dah sampaikan pasal bisnes kita ni 1000 orang kat atas. Contoh, mungkin dia lebih 100,000 ke apa kan. Itulah social media punya, tengok kepentingan dia. Kalau kat bisnes kat situ lah. So kalau ada cara mudah, kenapa nak pilih cara susah? Betul. Even aku start channel YouTube aku sebelum ni pun sebab ada leader cabar dekat dalam industri takaful ni lah. Dia cakap, kau dah ada lesen untuk share tentang kebaikan takaful, tapi kau tak share kat orang. Berdosa lah kau ada lesen tu tak sampaikan kepentingan ahli takaful. So aku ambil challenge tu, aku buat video YouTube aku ceritakan kat orang kenapa takaful ni penting. Dan Alhamdulillah video tu pun kalau kat YouTube sampai aku rasa 10,000 sampailah video pasal syarikat takaful mana terbaik kan. And then dekat TikTok pun aku rasa lebih 50,000. Okey lah, at least aku dah sampaikan. Cuma sampaikan je lah, hasil tak masuk lagi. InsyaAllah nanti time tu sekarang hasil lain macam bro kan. Kan. InsyaAllah kita doakan. So ada kesimpulan ke kau nak bagi pasal social media ni Man? Kesimpulannya mudahnya kan, buat satu perkara tu dengan sederhana je lah. Jangan nak buat lebih-lebih kan. Buat benda pun kita tengok pada pros and cons lah. Berfikir dulu. Kalau contoh nak post tu kan, bila dah makin besar ni, kita jangan pakai post je lah. Kita tengok, okey sesuai tak? Kalau ada tak orang akan terasa hati dengan post kita. Kadang-kadang kita takut kita ni menyakitkan hati orang secara diam-diam kan. Biarlah kita tak sakit hati orang, kita jadikan satu inspirasi dan semangat kepada orang lain pun dah okey dah. Berpada-pada lah orang kata. Tak perlu pun nak tunjukkan diri kita ni siapa kan, yang terbaik ke ataupun yang paling teruk ke apa kan. At least niat hati tu walau apa-apa pun mesti ke arah kebaikan lah. Ataupun niatkan Allah lah. Bukannya semata-mata untuk nak dapat perhatian manusia. Sebab kalau cara mudah dia harap pada manusia, makhluk ni dia tak jadi apa. Itu simple lah. Nanti kau akan kecewa je kan. Macam mana kau dulu kecewa cinta lah. Apa benda kau sembang ni? Apa benda kau ni? Tak ada kena-mena. Tak ada. Kau apa yang aku nak cakap tadi, aku lupa nak cakap. Social media ni kau jangan, bila tengok ada orang tu berjaya ke apa, jangan terlalu percaya sangat. Sebab dekat social media ni orang akan upload apa-apa benda yang baik dari segi sisi yang dia nampak. Maknanya macam mana? Kalau nak letak gambar, dia akan letak gambar yang terbaik. Kalau letak video, dia akan letak video yang terbaik. Maknanya sebenarnya dia tak berjaya pun, tapi dia just tunjuk-tunjuk kemewahan dia supaya dia tarik kau jadi apa, dia punya pelanggan semua. Dan kadang-kadang produk tu pun tak berkesan. Sebab ada dulu kes kawan aku, dia ada satu produk ni. Sebab dulu kawan aku gambar dia, badan dia besar sikit, lagi besar daripada kau Man. Lepas tu dia tak besar sangat. Sebab tu aku cakap dia lagi besar. So ada founder ni pernah nampak gambar sebelum dia, dan sekarang dia dah kurus. So founder tu nak apa, macam nak cakap dia bayar sekian-sekian harga, tapi dia nak pakai gambar dia macam tulis sebelum dengan selepas. Dia nak macam okey, kalau pakai produk ni, produk founder tu, sebelum ni badan besar, boleh jadi kurus pakai produk dia. Padahal kawan aku tu tak pakai pun, tapi founder tu nak offer macam tu. So berhati-hatilah. So bagi aku social media ni tak ada masalah. Cuma macam kau cakap tadi, tanggungjawab masing-masing.
Kalau sebelum nak upload tu fikir dulu, jangan sampai apa yang kita upload tu buatkan orang sakit hati kan. Nanti dekat pada mahsyar susah kita nak cari orang tu minta maaf balik. So That's all for today. itu ya okey lah. Kan? So kita orang pun ada urusan lepas ni. Mana yang tengok video ni kat YouTube, jangan lupa untuk like, share and subscribe. Mana yang tengok kat Spotify, jangan lupa untuk follow. InsyaAllah kita cuba buat konsisten seminggu satu video. Okay, so ada apa-apa nak cakap, Man? Itu sajalah. That's all. Nanti kalau korang ada apa-apa nak share ke atau idea yang korang nak apa kan, korang boleh tulis kat komen kan. Tu je kan, kita perlukan idea and then kita akan sampaikan dalam bentuk video. Alright, Hana, kita akan stay tune. Jumpa akan datang. Alright, Hana, do Z. Assalamualaikum.